Yang ini daripada Kak Mona katanya. Apa khabar Kisi dan juga penggemar rancangan MG12? Saya sihat, terima kasih. Kak Mona berkongsi peristiwa pada hari Ahad yang lalu. Kakak dengan suami ini pergi ke Pasar Besi di kawasan Pasir Panjang. Dan waktu itu kami pergi waktu pagi, sekitar pukul 7 lebih pagi. Nak borong Kisi, maklumlah kami berniaga suami isteri. Jadi bila dengan suami pergi ke Pasar Besi di kawasan Pasir Panjang, bila sampai di sana, apa yang berlaku? Kakak dengan suami ini pandu masuk ke dalam, kemudian letakkan kenderaan di bahagian tepi dan mencarilah barang ataupun bahan sayur-sayuran yang kami nak beli borong, nak bawa ke kedai. Jadi sedang suami dengan kakak berjalan, katanya kakak terlupa nak ambil beg duit. Kakak kata pada suami, abang tunggu sekejap lah, saya pergi balik dekat kenderaan nak ambil beg duit. Tiba-tiba Kisi, kakak terperasan di atas kereta suami ada seekor burung warna putih. Bentuknya macam angsa pun ada. Mungkin agaknya benda tu yang berada di sekitar kawasan. Jadi dipendekkan cerita, selepas habis semua, katanya akak kita ni dah beli pun pulang ke rumah, kemudian petangnya pergi ke kedai. Dan bila malam hari lah, sekitar pukul 2 lebih pagi, setelah berniaga pulang ke rumah, di tempat letak kereta bertingkat rumah kakak di kawasan Woodlands. Bila suami dengan kakak keluar dari kenderaan nak pulang ke rumah, sedang berjalan kakak terlupa. Awal tadi ada sedikit lauk pauk yang belin kakak bawa pulang ke rumah, tertinggal dalam kenderaan. Kakak pun kata pada suami, abang naik dulu lah bang, saya ada tertinggal barang. Jadi suami kakak pun naik ke atas dan kakak kembali ke tempat letak kereta bertingkat. Kakak terpaksa naik tinggi sebab hanya tingkat 4 saja yang ada banyak kapak yang kosong. Sampai atas, terperanjat Kisi, di atas kereta kakak ada burung yang sama yang kakak nampak di Pasar Besi awal pagi Ahad yang lalu. Bila ternampak benda tu sedang bertinggi atas kereta, barulah mula rasa seram, rasa takut. Takkanlah burung tu boleh ikut kami pulang sampai ke rumah. Kakak terus turun bawah dan bila suami tanya, kata nak ambil barang. Kakak kata tak apalah bang, saya tak sedap hatilah. Jadi nak tak nak, suamilah yang turun, naik dan pulang ke rumah dengan bekalan yang kakak bawa pulang tadi. Terima kasih Kisi dan juga selamat tengah malam Kisi. Baik, saya akan buka talian 66911897 dan kalau ada kisah hubungi saya sekarang dan kita akan teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan terus berkongsi pengalaman ringkas anda. Sementara itu anda boleh cuba hubungi saya di 66911897. Yang ini daripada Rita. Rita kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya sekarang ini dalam keadaan ketakutan. Kisi boleh tolong ketengahkan pengalaman saya. Kenapa dalam keadaan ketakutan Rita? Ini. Kalau anda tadi kalau anda baca sorang-sorang ni, anda dalam, cuba anda bayangkan anda dalam situasi Rita, saya rasa anda patut dan perlu takut. Di sini Rita kata, awal tadi saya baru terima berita yang saya ni merupakan penerima ilmu peliharaan arwah ibu saya. Ibu saya dah meninggal lebih kurang nak dekat sebulan yang lalu. Dan saya ni semakin hari semakin susah nak tidur dengan tenang. Setiap malam ada saja saya mimpi benda-benda yang menakutkan. Mimpi yang menyeramkan. Saya akan terbangun tengah-tengah malam ketakutan Kisi. Dan itulah hakikatnya. Saya beritahu suami hanya boleh mengatakan sabar dan baca doa. Kadang-kala doa dah dibaca pun, bila nak tidur malam mesti akan mimpi yang menakutkan Kisi. Dan saya dengar kabar 2 hari lalu yang saya ini adalah penerima saka penurunan dari arwah ibu saya yang meninggal sebulan yang lalu. Kisi, sebab itulah saya ini bertugas mengikut shift. Bila balik malam saja, saya rasa macam ada orang ikut saya dari belakang. Memang benar, bila saya ceritakan, susah nak dipercayai. Tapi inilah hakikatnya pengalaman yang menakutkan. Sekali itu pernah saya sedang nak balik, kemudian saya berhenti di tengah-tengah kolong blok rumah saya. Saya cakap dengan kuat, tolong jangan kacau akulah. Kisi, yang benar saya buat macam tu. Beberapa saat selepas saya meninggikan suara saya, dapat rasa angin bertiupan meluru dari telinga kiri saya. Macam ada orang lari Kisi.
Jadi setelah kejadian itu sampai sekarang saya hidup dalam ketakutan. Suami saya beritahu, tetapi dia cuma mengatakan jangan percaya cakap orang. Dia tak kenal Casey. Yang rasa saya, yang mimpi seram saya. Banyak tanda-tanda dah pun saya lihat. Tunggu masa saja bila benda tu nak turunkan kepada saya. Casey, untuk pengetahuan Casey, arwah ibu saya kata Rita ada memelihara nenek kebayan. Terima kasih kerana sudi membaca. Pada pendengar-pendengar Misteri Jam 12, terima kasih kerana sudi mendengar. Nah, satu lagi kisah sebelum saya berehat. Ini kejadian yang berlaku, yang dialami oleh mana ni? Sekejap ni dia. Ini kisah ini daripada Kak Fauzia. Beliau berkongsi pengalaman. Katanya di sini, jangan suka bersiul di dalam rumah, kerana siulan itu adalah muzik mainan syaitan. Perkara ini saya pernah beritahu suami saya yang gemar bersiul dalam rumah. Jadi satu hari itu saya pernah tegur, katanya, bang, jangan bersiul dalam rumah, nanti syaitan datang. Kemudian suami saya akan jawab, awak ni syaitan. Dah bertahun pun saya bersiul, tak ada apa-apa pun. Alah, ni semua pemikiran kita lah, kata suami dengan selamba. Pada suatu hari, saya ni keluar ikut kakak ipar pergi seberang tambak. Suami saya tak ikut. Jadi dia duduk dalam rumah. Tahu-tahu bila saya balik sekitar jam 2 lebih pagi, suami saya berada dekat luar rumah, sedang duduk dekat luar rumah. Saya pun rasa macam pelik. Suami saya padahal ni memang tak suka keluar rumah dalam kawasan yang dekat tu pun dia tak suka. Tiba-tiba dia dekat luar rumah. Jadi saya tanya, bang, dekat luar buat apa bang? Dia diam, tak nak cakap. Akhirnya dia beritahu, kata Kak Fauzia, suami saya menceritakan waktu dia sedang berada dekat dapur, sedang bancuh minuman kopi lah, bawa sendiri. Isteri keluar, jadi suami bancuh kopi sendiri. Tengah bancuh kopi, jadi bunyi cawan yang bancuh tu, dikacau minuman tu dengan sudu besi. Jadi cawan, sudu besi, dia nak bancuh tu, ketang. Tiba-tiba ada bunyi suara orang bersiul di samping bunyi sudu yang terketuk pada cawan beberapa kali tu, ketika dia sedang kacau air ataupun bancuh minuman. Dia berhenti, katanya suami saya, dia berhenti seketika, dia cuba dengar, tapi suara tu tak kedengaran lagi. Dia cuba bancuh lagi, kacau. Tiba-tiba suara orang bersiul datang lagi dari dalam rumah. Yang paling menakutkan, apabila suami saya cuba menjenguk, sebab ruang tamu gelap, suami tak buka lampu, hanya ada lampu daripada luar koridor rumah tu. Masuk dalam memang terang lah, pintu pun buka tak tutup, hanya pintu besi yang ditutup. Dan suami menjenguk daripada dalam bilik. Rumah saya ada 5 bilik, salah satu bilik dia nampak macam ada orang hitam belegam menjenguk juga daripada salah satu bilik, sambil mulutnya dalam keadaan sedang bersiul. Mulutnya muncung tu sedang menunjukkan yang dia sedang bersiul. Suami saya bila nampak, dia terus terperanjat, dan apa yang terjadi, minuman yang dia buat tu sampai tertumpah sedikit atas lantai. Oleh kerana dia takut, dia diri di luar sampailah saya pulang mungkin, ataupun sampai dia tenang. Dan kemudian bila toleh memang benar, dia katanya di sini memang benar, suami saya menceritakan yang dia toleh tu, dia menjenguk tu, dia ternampak wajah sesuatu yang menyeramkan, hitam dan menakutkan. Untuk Misteri Jam 12, terima kasih dan selamat pagi. Silakan 669-11897 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Ada yang di sini kata kisah yang diceritakan malam ini memang best, Casey. Lebih best lagi kalau Casey dapat extend sampai pukul 3 pagi, Casey. Saya akan tabik spring. Kalau extend sampai 3 pagi tabik spring buat apa? Kalau extend sampai 3 hari pula. Kan dah melalut. Wow, kalau saya extend 3 hari masuk buku rekod Guinness. 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Pagi. Siapa tu? Oh, ini Mbak Yati. Ya, Mbak Yati. Ya. Ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Ya, ini pengalaman yang betul, nyata atau tidak nyata, saya tak tahu. Ini berlaku di mana tu?
saya di Indonesia. Ini dulu saya punya anak satu. Suami saya itu seorang ini macam apa, antar orang bawa kereta ini macam. Dan saya itu sakit sangat panas sekali. Tapi saya sudah ada kongsi sama orang nahan bawa orang. Sudah abang pergilah, saya tak apa di rumah, saya macam. Sudah pergi jam 12 kalau saya tak salah itu. Dia balik lagi ke rumah. Ingat saya, abang sudah pergi tapi kau balik lagi. Fikir saya macam, saya tak ada fikir panjang sudah, ini suami saya sudah. Tapi sangat panas, saya masih ingat, bukan salah. Abang saya panas nih. Saya bilang, oke lah, tak ada cakap. Dia diam. Kenapa sampai saya diam? Kenapa ini tak sama? Betul tak sama itu jam 12 lebih lah itu dia kayak datang macam. Dan dia peluk saya itu sejuk sangat kayak ais deh. Dan saya pun, ayah ini suami saya. Saya rasa tali tak sama nih. Dan itu sejuk itu sampai sekarang pun saya pun tak tahu hilang. Saya pagi bangun mak mau sembahyang subuh macam. Dia tok pintu suami saya datang. Loh, abang datang. Yang tadi siapa yang nak peluk tu? Saya pun, siapa yang peluk saya tadi ya? Siapa? Saya fikir, siapa ya? Itu hilang sampai saya bangun, tak ada apa, tak ada sakit. Sampai sekarang saya tak pernah sakit. Sampai kerja di Singapura ini pun tak pernah sakit. Itu saya sampai sekarang fikir. Tetapi saya, kalau setiap saya habis sembahyang dan berdoa apapun, itu kayak datang lah itu di bodi saya ini. Sejuk itu kayak ais itu datang. Saya pun sampai sekarang tak tahu ini apa. Semakin saya baca surat-surat itu semakin kuat leh. Sampai sekarang saya pun tak tahu apa ini. Dan maaf saya bukan apa paranormal atau orang pandai, bukan. Ada orang sakit ini saya cakap di Singapura sini, ini story sikit saja. Dia sakit, dia punya orang anak. Ini cakap saya bukan bohong, ini demi Allah. Ini Cina punya orang. Dia panggil master, semua master, tapi dia tak tahu ini ada apa. Dan dia bilang, ya anak ini sangat degi, sangat. Dan dia ini ada ini Cina punya sembahyang. Ada baka-baka isi tong-tong itu baka-baka, tahu toh? Di sini itu dia pukul sama kaki dia balik. Sudah tak ada. Ini dia body sudah lain lah, bukan yang seperti dulu. Dia sudah pergi hospital, orang tak betul lah. Itu ada 1 minggu atau 10 hari, tak tahu lah. Dia panggil saya, mak saya, kamu tolong ini adik saya family gini macam. Oh, saya orang Muslim, saya pun tak tahu lah. Dia pasti tahu saya percaya orang Muslim dan saya percaya sama Allah, jalan Allah yang tahu. Saya tengok, ya dia betul-betul bukan dia body dan dia hilang lah, kayak hilang sudah ini macam. Saya pun tak tahu kenapa, saya pun tahu ini macam, saya pun tak tahu. Saya tak tahu ini, tapi kekuatan itu datang saya sejuk kayak ais ini macam. Saya tahu ini anak tak betul. Dan saya sudah awak percaya dulu baik, sekarang pun baik sudah ini macam. Tak payah fikir panjang apapun. Saya cakap sama yang punya anak sama bapak dia, sudah awak Buddha percaya sama awak sembahyang Buddha, saya sembahyang saya kita ini macam. Dan saya habis sembahyang tahajud, saya pun tak ada fikir panjang nak untuk apa. Saya di sini pun kerja dan saya nak cari family. Alhamdulillah saya datang hari
Sunday, Minggu, Isnin, Selasa, Rabu, oke lah. Dan itu keluar dari body itu cakap-cakap. Itu cakap-cakap, awak nak apa? Saya tanya dia. Dia cakap, saya tak ada nama, saya tak ada rumah, saya tak ada baju, saya tak ada makan. Dan awak nak apa? Saya nak semua. Okey, ini body, ini manusia, awak tak boleh. Saya cakap ni. Dan saya kasih dia tasbih saya lempar dia kepala. Dia nak. Okey, awak nak jadi Muslim atau jadi awak? Dia cakap jadi saya, tapi kasih saya nama. Okey, aku kasih nama, aku kasih makan, aku kasih semua, awak pergi. Dan continue itu sekitar 7 hari lah dia nak pergi. Dan saya ada puasa sendiri untuk ini. Saya pun tak tahu, tapi ini body saya tak tahu. Ini tapi yang mungkin dari kelantaran ini sejuk itu, mungkin saya pun tak tahu. Sampai sekarang saya nak tahu saya ini apa. Saya ini macam saya ini apa, saya pun tak tahu. Tapi saya percaya Allah kasih jalan saya untuk jalan baik. Cuma mau ambil jalan baik atau tak baik, ini saja. Tapi saya nak mau ingin tahu siapa tahu ini orang yang Singapura bisa tolong saya. Saya ini body apa saya pun tak tahu. Tapi saya maaf, bukan saya ikut Buddha, tapi saya menghormati. Setiap saya tidak di Singapura, setiap pagi saya kayak kata orang Cina, orang Muslim tak boleh bakar, tapi saya tak. Setiap pagi saya ambil itu bakar steak itu, bakar setiap ini pagi kayak good morning, thank you, ini macam. Saya di Singapura 5 tahun hampir, tapi semua temple Cina punya saya tahu semua. Ini yang saya tahu, tapi saya nak minta tolong juga yang tahu-tahu apa ini. Ini body saya tak tahu. Saya pun bingung. Apa itu? Apa yang masuk body saya itu? Suami saya bukankah? Inilah yang bikin teka-teki saya sampai sekarang. Sampai saya tahu semua, tengok apa yang orang tak tengok, saya bisa tengok. Ini pun saya pun tak tahu lah. Ini apa budi saya. Tapi saya dalam hati saya hanya asma Allah saja, jalan baik saja. Walaupun saya tapi saya seperti Oset punya orang di Indo macam. Saya menghormati Singapura. Buddha sangat kuat. Power sangat kuat, saya tahu. Saya thank you sama ini ada ini apa? Acara ini abang ke sini bisa curhat lah. Kalau ada orang yang bisa tolong saya ini nak harus bagaimana, saya pun tak tahu. Di Indonesia saya tak seperti ini. Saya bukan master, saya bukan orang pandai, saya bukan apa, saya tak tahu. Karena air water satu gelas bisa bikin orang baik, saya pun tak tahu. Tak tahulah. Itu pengalaman saya. Saya sangat suka Singapura, tapi nak jalan baik. Kalau tak baik, saya tak tahu. Terima kasih sama abang. Terima kasih waktunya untuk saya. Saya sangat suka acara ini. Itulah pengalaman saya. Sampai sekarang ada teka-teki apa, saya tak tahu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam ya Yati. Terima kasih. Okey, itu dia kisah daripada teman kita dalam Misteri Jam 12. Saudara 6691897. Hello, selamat tengah malam. Halo Casey, apa khabar Raden ya? Ada kes kronik yang agak luar biasa tentang misteri alam gaib. Ini tentang Pak Hadi nak kasih tahu, memang doa ibu tu adalah satu keberkatan. Tapi untuk anak-anak ya, apabila kita, Pak Hadi ni ada satu kes kronik selalu tentang problem, tentang rumah tangga, tentang lovers dan terlibat kepada alam misteri Casey. Ini sebenarnya Pak Hadi nak cerita, seorang ibu Casey tak rela anaknya tu berkahwin dengan
jaga idaman anak perempuan dia. Apa yang terjadi Casey? Dia dalam keadaan sakit, dia dah kena satu macam kes kronik yang agak kanser Casey. Hanya berapa bulan dia akan mati. Jadi maknya ni Casey, kadang-kadang ni Pak dia nak minta maaf ibu-ibu kadang-kadang rambut sama hitam, hatilah lain. Lain mak, lain padang, lain belalang. Begitu juga lain ibu, lain ragam dia Casey. Untuk orang-orang ibu kalau boleh jangan terjadi kes kronik seperti ibu ini Casey. Ini sebenarnya apa yang Pak dia nak cerita, seorang dia sebenarnya anaknya tu dah mencintai seorang laki-laki yang amat dia sayang. Jadi susah nak telan mati mak, nak buang mati bapa. Jadi bagaimana kalau aku pilih kekasih mak tak sayang, kalau aku nak sayang ini pilih kekasih aku mak pula nanti benci aku. Jadi apa nak jadi Pak Din cerita, kerana kalau hati dah berkenan, cinta dah bertapak, kalau memang di siratal di aras itu tak ada nama dia tertulis memang that person is born for you, apa nak buat? Bukan dia nak kurang ajar dengan maknya, tapi maknya telah dalam keadaan itu, maknya telah bikin satu sumpahan. Ke sini cerita Pak Din cerita ni bukan kerana Pak Din tahu. Lepas Pak Din mengatasi obat ni, mengobatinya, baru dia cerita. Jadi orang jangan salah faham, bukan Pak Din ni buat cerita dulu baru Pak Din cerita. Tidak, I don't make up story. Pak Din mengkiorkan orang itu dulu, baru dia cerita apa sebabnya. Jadi Pak Din hanya kiorkan partinya tu, tapi intinya tu orang tu ceritakan. Jadi sebenarnya Pak Din nak cerita apa terjadi Casey, sumpahan ibunya ni dia telah bawa ke mati Casey. Apa yang terjadi dalam dia berkasih-kasih, dia dah sayang, tapi dia kahwin juga dengan ini. Apa ibu cakap Casey yang perempuan ni dapat Pak Din ubat dia? Pak Radin, mak saya telah berkata, aku tak rela engkau kahwin dengan budak ni tak selamat hidup engkau. Tapi perkataan tak rela tu rupanya telah membawa satu musibah yang agak malang dalam rumah tangga mereka Casey. Sebab mereka terus bernikah. Bagi pasal apa? Mungkin hati tu dia in love, tak dapat dipisahkan. Orang putih cakap, kalau tu if you're born for someone, no matter how obstacle, the person is still for you. Walau macam mana pun ibu sendiri yang tak rela Casey. Sebab jodoh ni adalah perjanjian soul connection, perjanjian ikatan rohani antara dua kekasih. Jadi apa terjadi lepas dia dah menikah Casey? Ini Pak Din nak cerita baru ni kes Pak Din ubat. Bila dia dalam dengan isteri dia Casey, bila dia waktu nak duduk, nak tidur sama-sama dengan isteri dia, ini Pak Din cakap cara terhormat, cara sopan. Bila dia nak mula bermanja dengan isteri, suami isteri Casey, malam-malam ialah nak menunaikan nafkah batin. Jadi apabila dalam keadaan nafkah batin nak ditugaskan, Casey tahu apa? Suara ibunya tu ada dalam anaknya, iaitu isterinya, laki-laki ni, seperti cakap apa? Kau jangan dekat aku, kau siapa? Dan aku tak suka engkau. Jadi satu kali dia ingat, dia mengigau. Dia ingat mungkin perempuan ni bergurau. Tahulah suami takut, maybe my wife is joking or what. Why you say like that? Suara macam orang lain. Jadi dia diamkan, dia tak nak respect. Mungkin wife ni kasi seorang suami baik, dia tak paksa isteri dia nak manja dengan dia. Ini dipanggil suaminya orang yang gentleman. I don't like to force even my loved one. Jadi hari kedua sama juga suara ulangan begitu juga. Hari ketiga berulang begitu. Sebab apa? Dia tak ingat dia bergurau. Sebab waktu dia orang nak bermanja tu, dia orang tutup lampu. Jadi dia tak ketara sangat wajah isteri dia. Ingat wajahnya tu isterinya bergurau dalam gelap. Because dia tak scan serious. Maybe my wife is joking lah. Dia tak nak manja dengan aku, mungkin malu ke penat. Tapi satu hari begitu suara. 2 hari, 3 hari tu bila dia bersuara begitu, dia geris, dia tak sedap hati. Dia buka, dia buka lampu. Bila dia buka lampu, baru dia tahu yang malam-malam dia terbuka, dia terperanjat, mata isteri dia tu tutup, tapi berbual suara ala ibu dia. Jadi rupanya selama ni
2 hari 3 hari itu rupanya bila keadaan nafkah batin ingin mereka bermanja, rupanya diproses oleh suara ibunya tu membenci anak menantunya sekarang itu dan seperti menghalang hal kasih sayang nafkah batin yang halal ini. Dia nak menghalang, maknanya semangat rohani maknanya tu tak menerima. Kalau aku dah tak terima kau waktu hidup, waktu mati kau pun aku tak terima. Jadi ini dipanggil apa tak kisi? Rohani yang tidak tenteram di alam barzakh, atau mungkin ada karin yang lain menyamar menjadi ibunya, dan baru dia tahu bila dia perhatikan bini dia tidur dan bini dia cakap, aku tak rela kau tidur dengan aku, jangan pegang aku, jangan gini. Jadi bini dia tak sadar kisi. The eyes is closed but the mouth is talking, but in process, ada proses dalam alam yang lain. Jadi bila besoknya dia dikasih tahu oleh Pak Radin, saya ada satu kronik kes yang agak unik ini. Bila saya besok pagi dia telefon, dia tanya bini dia cakap, yang darling, why bila maaf cakap yang, why bila I nak make a move to make love with you, nak bermanja dengan you, kenapa you tidur tapi macam you reject? Jadi out of respect for you, I tak kacau you, sebab I don't want to force, let nature take course. Kalau you sudi nak manja dengan abang, jadi apa terjadi kasi? Bila malam tu dia cakap, abang saya tak perasan bang, saya tak tahu yang abang ingin manja dengan saya. Kalau betul abang kejutlah saya, mungkin saya tertidur. Jadi rupanya dia pun tak tahu kasi. Jadi bila satu hari Pak Alin datang, dia kasih tahu, baik abang jumpa pakar. Jadi baru bini cakap, bang arwah mak bang pernah cakap bang, dalam nazak-nazak dia saya sakit bang, dia sempat cakap, aku tak rela kau kahwin dengan budak tu, aku tak rela, aku tak terima. Orang kata sampai bila-bila pun, sampai akhir hayat aku. Jadi sumpahan orang tua itu telah mengundang bisikan karin yang lain yang telah mengganggu dia waktu nak bermanja. Kesian Pak Radin dengar kes kronik ni. Jadi apa terjadi? Pak Radin cakap, panggil budak perempuan ni. Pak Radin pergi rumah dia. Jadi Pak Radin pagalkan dengan cara ilmiah supaya karin tu tak boleh masuk dalam dampingan dirinya tatkala nak bermesra melayan nafkah batin suami isteri kisi. Dan kes-kes ni, kes kronik ni dapat Pak Radin settlekan. Jadi untuk ibu-ibu, mak-mak, Pak Radin bukan nak jadi ustaz, bukan nak jadi pendakwah, tapi kita cakap sebagai orang yang berilmu. Wah, if any, kalau anak-anak korang tu, anak-anak kau, anak-anak awak tu semua dah suka anak laki-laki siapa pun, wah imah, kalau dia dah suka anak menantu tu bakal anak menantu laki-laki atau perempuan, terima sajalah. Sebab jodoh ini adalah anugerah ciptaan daripada Allah Ta'ala. Itu saja kes kronik yang dapat disettle oleh berkenaan seorang ibu yang membawa sumpah tak rela anak dia kahwin dengan laki-laki tu. Entah kenapa dia tak cerita, kenapa dia tak berkenan dengan boyfriend tu yang dah jadi suami. Jadi cuma satu, mak-mak paling sayang, kalau anak perempuan ke anak laki-laki ke dah suka anak-anak orang, kahwinkan saja dong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Ini kiriman daripada pengirim kita bernama Nur Afwan. Nur Afwan berkongsi peristiwa ini. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya peminat rancangan MG12. Saya ni adalah orang Pahang. Orang Pahang suka mendengar rancangan ini melalui YouTube. Dan harap dapat kongsi pengalaman yang saya alami sewaktu saya kecil. Dipendekkan cerita, dahulu saya pernah hilang ketika usia saya 11 tahun. Hilang dalam hutan. Saya masuk hutan dan kemudian tak dapat saya cari jalan keluar untuk pulang ke rumah. Selama 2 hari saya tak balik rumah. Keluarga biasalah menjadi risau, hubungi pihak polis, mengadakan satu pencarian besar-besaran pada waktu itu. Tapi ini dah lama dahulu. Jadi katanya teman kita ni waktu tu 11 tahun saya masuk hutan, saya hilang. Bukan apa, sebab saya tak tahu nak patah balik macam mana. Kisah yang diceritakan oleh beliau, apabila saya masuk hari yang kedua saya hilang. Waktu tu saya pun sedang berjalan dan sampaikan tidak bermaya lagi sebab dah tak makan, tak minum. Jadi lemah anggota tubuh saya.
Saya dihampiri oleh seorang wanita. Wanita ni datang pada saya dan tanya, "Nak buat apa kat sini?" Dan saya cakap, "Cik, saya nak balik. Saya tak tahu nak balik macam mana." Kemudian saya menangis. Menangis terisak-isak. "Saya nak balik, cik. Tolong saya, cik. Tolong saya." Jadi, katanya anak pejam mata. Saya pun mengikut arahan makcik itu. Oleh kerana dah terlampau penat, saya pejam mata. Terlampau lapar, terlampau haus, terlampau penat, mengantuk. Saya pejam mata. Saya pejam. Dalam beberapa saat, saya dengar orang panggil nama saya beberapa kali. Hanya dalam beberapa saat saja, saya dengar dengan jelas orang memanggil nama saya. Dulu saya dipanggil oleh keluarga No. No! 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 Saya buka mata. Sini! 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 Orang yang tolong cari jumpa saya dalam keadaan dah lemah. Mereka mendukung saya, membawa kepada keluarga, dan saya disatukan kembali kepada keluarga saya. Diberikan rawatan sebabnya saya dah tak makan, dah tak minum. Nanti kalau makan minum secara mendadak, mungkin akan membuat perut saya terperanjat, mungkin boleh memudaratkan. Jadi saya terpaksa dibawa ke hospital untuk dapatkan rawatan yang lebih lanjut. Waktu itu doktor sumbatkan saya tangan dengan makanan melalui tiub. Malam tu di hospital, ibu dengan bapa saya ada di hospital. Temankan saya. Mereka rasa bersyukur yang saya tak hilang dan dapat temui kembali. Ibu dengan ayah sampaikan tertidur dalam ward hospital saya. Tapi ada seorang wanita yang saya jumpa dalam hutan, yang suruh saya pejam mata, juga ada di tepi katil saya. Dan Kisi juga pendengar Ria 897 FM. Katanya No dalam kiriman kepada saya, itu usianya 11 tahun. Wanita tu datang dekat hospital dan saya rasakan macam orang lain semua tak perasan. Ibu dengan ayah saya pun tengah tidur dan tak perasan. Dia tengok saya, dia senyum. Saya sampaikan terlelap mata, tertidur. Apa yang saya nak kongsi dengan Casey dan juga pendengar Ria yang lain, mungkin susah nak dipercayai. Waktu usia saya 11 tahun, sekarang saya dah berusia 24 tahun, Casey. Usia saya 24. Percaya ataupun tidak, setiap kali saya sakit, demam, saya sakit, lemah, wanita yang sama akan berada di samping saya. Sampai ke saat ini, ibu, ayah, adik-beradik, saudara mara tak pernah nampak wanita ni. Tapi bila saya sakit, saya demam, baring dekat katil, dia akan berdiri di tepi saya. Saya takut sebenarnya nak buka mulut, nak beritahu ibu, ayah, kenalan-kenalan tentang kehadiran wanita ini ketika saya sakit. Izinkan saya bertanya pada para pendengar. Yalah, mereka pun tidak kenal saya. Jadi sebelum tu saya tanya pada anda. Siapakah wanita ni? Dari saya usia 11 tahun hilang dalam hutan, sampai sekarang dia selalu dan sering mendampingi saya ketika saya sakit. Okey, terima kasih pada Noh yang berkongsi pengalaman anda. Bagaimana saudara? Apakah pendapat pandangan anda? Anda boleh tinggalkan komen anda di Facebook DJ Casey. Dan di Facebook Ria, anda boleh lihat video dan tinggalkan komen tentang video tu. Ramai yang kata seram. Ini daripada Nazim katanya, Casey, saya tunjukkan video tu pada mak saya. Mak saya sampai terpekik ketakutan. Itulah seram perempuan dekat tepi tu Tiba-tiba dia hilang Itu yang peliknya tu. Okey, pendapat pandangan anda, pertanyaan No berkenaan dengan kalau dia sakit, wanita yang pernah bantu dia 11 tahun yang lalu dalam hutan tu,
sentiasa akan bersama dengan beliau. Jadi dia nak tahu siapakah wanita ini. Adakah mungkin ia sesuatu yang baik atau yang tidak baik? Bagaimana? Apakah pendapat pandangan anda? Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Kisah yang pertama saya nak ceritakan ini berlaku di salah sebuah ladang di Malaysia. Ini merupakan sebuah ladang tempat mereka tanam ni buah-buahan seperti buah-buahan tropika, antaranya buah-buahan rambutan. Pengirim yang bernama Hazi berkongsi peristiwa ini. Katanya di sini di kampung saya. Beliau tidak berkongsi lebih lanjut kampungnya di mana, tetapi katanya di sini di kampung saya Kisi ada seorang pakcik ni, dia suka bercocok tanam. Antara pokok-pokok yang ditanam adalah pokok buah rambutan. Rambutan pakcik ni memang sedap Kisi. Manis sangat-sangat. Dan nanti adalah kadang-kadang ada orang datang untuk mengambil buah-buah rambutan tanpa minta izin. Tuan mana yang tak marah? Ialah dia yang jaga pelihara penat-penat pokok rambutan tu. Bila tiba masa, tiba musim, orang lain pula yang menikmati buah-buahan yang lazat. Nanti malam-malam hari akan lihat Kisi, beberapa orang berada dekat kawasan-kawasan pokok rambutan. Pokok rambutan satu ni tak payah panjat. Hanya pegang batang rambutan tu, pohonnya goyang-goyang gegarkan, nanti satu persatu buah rambutan tu akan jatuh ke atas tanah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, perkara ini berlaku di kampung yang disebutkan. Saya pada malam tu sedang temani kawan saya. Kami seramai 4 orang masuk ladang rambutan ni. Kami sebenarnya niat di hati nak ambil buah rambutan. Terasa macam nak makan buah rambutan. Jadi kita pun tidaklah nak mengambil tanpa izin. Saya yang beranikan diri pergi ke rumah pakcik ni, Pak Su namanya, dan minta izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa ni? Pak Su, saya dengan kawan-kawan boleh tak kalau kita ambil buah rambutan Pak Su sikit? Terasa nak makan lah Pak Su. Oh, baguslah kau minta izin. Kau pergi ambil. Tapi jangan ambil yang depan Yang depan tu buah dia belum jadi. Kau ambil sebelah dalam sikit. Terima kasih Pak Su. Saya pun jalan ke si. Boleh. Pak Su kata okey lah. Depan yang ambil. Kita masuk dalam sikit. Saya dengan teman-teman jalan. Kita berempat ni jalan. Sambil berjalan tu dengan lampu suruh. Sambil tu kita berbual-bual. Tiba-tiba bila dah masuk bahagian dalam sedikit, kawasan ladang pokok rambutan yang dipelihara oleh Pak Su, dari jauh nampak ada pokok bergoyang. Pokok ni, ranting-ranting pokok, daun-daun pokok bergoyang. Ini menandakan ada orang di sebalik pohon tu sedang menggegarkan, menggoyangkan pohon itu nak dapatkan buah-buah rambutan. Jadi saya dengan jalan, kau tengok. Ni lah. Ni aku tak tahu ni. Ni dia minta izin ataupun dia masuk ni dia ambil tanpa izin. Tak apalah. Kawan saya pun kata tak apalah. Kita fikir baik-baik je lah. Jadi saya pun dengan teman saya, okey lah. Jalan. Kita pun pilih satu pohon. Kita pun goyangkan pokok rambutan. Goyang-goyang, jatuh 1, 2, 3, jatuh banyak. Ambil dalam plastik, masuk dalam plastik. Kemudian teman saya, Jan, apa dia? Aku rasa muskil lah. Kenapa? Aku dari tadi tau perhatikan pokok tu. Aku tengok kiri, tengok kanan. Pokok tu goyang tapi tak ada orang lah. Kau ni buat cerita je lah. Kita kat tengah-tengah ladang ni, malam-malam macam ni. Tak, kau tengok. Pendengar Misteri Jam 12. Saya dan 3 orang teman berdiri memandang ke arah satu pohon ni yang bergoyang. Batangnya tidaklah sebesar pohon-pohon
yang ada. Jadi kalau sesiapa berdiri di sebalik pohon tu, berdiri macam mana pun tetap boleh nampak susuk tubuh. Saya dengan teman-teman perhatikan dekat pohon rambutan, yang batang pohon rambutan tu yang agak tipis. Walaupun gelap, tapi tetap boleh nampak, langsung tak nampak ada orang. Macam mana pokok tu boleh bergerak Apa yang berlaku berikut ini membuat saya dan rakan-rakan lari lintang pukang Casey. Jadi, cuba anda bayangkan situasi yang digambarkan di sini. Mereka berada di tengah-tengah ladang rambutan, pohon rambutan. Depan ada pokok, tepi, kiri, kanan. Jadi pokok ni ditanam dan disusun dengan begitu cantik lah. Sedirit depan, sedirit kiri, sedirit belakang. Anda cuba bayangkan, mereka berdiri, kemudian depan ada pokok satu rambutan, kemudian lat lagi beberapa meter, ada satu lagi pohon rambutan, lat lagi. Dia cantiklah berdiri, sampai kan mungkin dalam jaraknya agak jauh sedikit lah. Dia tidak beritahu, katanya daripada mana dia berdiri, jaraknya agak jauh. Mungkin setelah pokok yang ke-8 ke-9 mungkin, jauh. Pokok 8 yang ke-9 tu pokok yang bergoyang. Bila kami perhatikan, pohon tu bergerak, bergoyang, digegarkan, tetapi tidak ada orang. Saya dengan teman-teman terpinga-pinga. Apa yang membuat kami takut? Apabila pokok tu bergerak, dia bergoyang, pokok nombor 9, ada macam orang goncang, kemudian dia berhenti. Kemudian pokok nombor 8, goncang, satu pokok tu bergegar, dia berhenti. Kawan saya, pokok tu makin dekat dengan kita lah. Lari, 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 lari. Semua lari lintang pukang, Casey. Lari, cepat, cepat, cepat. Ya Allah. Di belakang kami, pohon tu bergegar, bergoyang, seolah-olah mengejar kami. Saya dengan teman-teman lari, dengan plastik satu tangan pegang, dengan satu tangan memegang plastik, diisi dengan rambutan, sampai keluar. Ya Allah. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Jadi, akhirnya kami pun pulang ke rumah dan kami duduk sambil duduk berborak-borak makan buah rambutan. Dipendekkan cerita, saya mendapat tahu oleh kerana Pak Su begitu marah dengan mereka yang datang mengambil buah-buah rambutan tanpa izin. Jadi Pak Su ni ada ladang rambutan yang agak besar. Waktu malam, tengah tidur, takkanlah dia nak menghalang orang. Pak Su telah pun mendapatkan hikmat. Ini sekali lagi saya katakan, saya tak pasti, tetapi ini yang saya dengar ceritanya, beritanya. Pak Su mendapatkan hikmat seorang bomo. Bomo tu datang, dan bomo tu pasang penunggu dalam ladang rambutan Pak Su. Jadi, barang siapa yang datang, walaupun ada izin tanpa izin, makhluk yang menjaga ladang itu tetap akan mengganggu, menghalau sesiapa yang masuk dengan menakut-nakutkan mereka yang ada dekat dalam ladang rambutan tersebut. Jadi pendengar Misteri Jam 12, itulah kisah berkenaan dengan buah rambutan yang ingin dinikmati oleh teman kita ni. Anda bayangkan, dalam banyak-banyak pokok, satu je pokok bergoncang, seolah-olah macam ada orang goncangkan pokok tu untuk dapatkan buah rambutan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, pendengar Ria 897. Berikut ini ingin saya kongsi sama. Ini datang daripada Kak Ramlah yang ketengahkan pengalaman peristiwa yang dialami oleh beliau. Dan kata Kak Ramlah, Kisi, mohon maaf, pertama sekali kakak nak kongsi pengalaman peribadi. Dan bukan untuk nak cakap tentang jiran, tidak sama sekali. Tapi ini juga melibatkan jiran yang mana kakak tak nak sebutlah siapakah jiran kakak. Jadi kata Kak Ramlah, begini kisahnya. Kakak dengan jiran hidup sebagai jiran ni dah bertahun lamanya. Jadi bila ibunya meninggal dunia, kakak antara yang pertama dapat tahu. Dari hospital tu dibawa kembali jasadnya untuk dimandikan, untuk disolatkan sebelum dikebumikan. Dan pendengar Misteri Jam 12 katanya di sini, kata Kak Ramlah, setelah ibu meninggal dunia, dah habis proses lah, mandi, kemudian proses untuk menguruskan jenazah,
kemudian ditanam dan sebagainya. Bila balik rumah, dalam rumah tu ada seorang pembantu rumah yang menjaga arwah ibu yang dah pun meninggal dunia. Dan sekarang pembantu tu pada waktu malam, kakak ni dengan suami tengah duduk tengok TV dekat ruang tamu. Tiba-tiba kakak dengar suara dari rumah sebelah yang mengganggu kakak dengan suami. Anda bayangkan pendengar dia, dengar suara melirit panjang, membuat kakak dengan suami rasa takut sangat. Rupa-rupanya pembantu rumah ni terkena rasukan. Setelah dikebumikan, dia balik. Dia diam tak layan. Tiba-tiba, bila terdengar sesuatu, iaitu laungan azan. Kakak ingat lagi, waktu itu kedengaran laungan azan. Pembantu rumah jadi tak betul, terus membuat suara panjang melirit. Pendengar misteri jam 12. Tak apa, kakak dengan suami pun ialah sebagai seorang jiran yang kenal dan hidup berjiran bertahun lamanya. Pergi rumah sebelah. Pintu ditutup. Kakak ketuk. Hana? Buka pintu. Oh, Kak Ramlah, ada apa? Tadi kakak dengar suara pembantunya agaknya sedang menangis dalam keadaan ketakutan. Oh, tak ada apa-apa lah kak, tak ada apa-apa. Jadi kami pun, kakak dengan suami pun, okeylah, mungkin mereka tak nak beritahu, nak rahsiakan. Kembali ke dalam rumah, tutup pintu, tutup TV, masuk dalam bilik nak tidur. Tengah baring atas katil, Casey. Tengah baring atas katil. Ini lumrah manusia. Bila kita cakap jangan tengok, kita akan tengok. Seperti contoh. Kau jangan tengok sebelah kiri kau. Ada lelaki tu, dia pakai baju kelakar. Kawan cakap jangan tengok, tetapi anda tetap akan toleh dan tengok. Begitulah. Pada malam itu setelah pergi rumah jiran, cuba tanya, nak beri pertolongan, mungkin mereka rasa tak sedap hati. Balik ke rumah, masuk dalam bilik, tengah baring atas katil, suami miringkan badan. Betul-betul mulutnya dekat telinga kakak. Jangan tengok cermin, jangan tengok tingkap. Jadi bila suami cakap macam tu berbisik, kakak pun toleh mendongak ke atas, tengok cermin. Alangkah terperanjatnya bila kakak tengok tingkap cermin kakak. Casey, kakak kenal dengan jiran sebelah. Dah macam saudara, Casey. Nak mak, arwah mak mereka yang telah pun meninggal dunia. Kakak nampak dekat tingkap wajah arwah mak jiran sebelah, siap dengan berkafan, hidung disumbat kapas, muka yang kakak nampak ni pucat lesi. Dan dari situlah kakak terperanjat. Terperanjat kakak dibuatnya sebab ternampak arwah makcik dekat tingkap Casey. Kakak terus toleh badan, pusing, miring, tengok lain. Konon-konon menyanyi untuk tenangkan diri yang sedang takut, Casey, katanya Kak Ramlah. Sekarang baru kakak tahu perasaan pembantu. Apabila mungkin pada waktu itu dia terkena rasukan yang ditinggalkan oleh arwah. Jadi anda bayangkan mendengar dia, malam-malam hari terdengar bunyi suara pembantu rumah. Kemungkinan seperti ini. Rupa-rupanya itu adalah perkara yang benar, tuan-tuan dan puan-puan. Bila Kak Ram ataupun Kak Ramlah ternampak, Kak Ramlah rasa takut sangat-sangat. Sampaikan untuk beberapa hari, kata Kak Ramlah,
Kakak tak berbual dengan orang. Kakak tak tahu macam mana nak senyum. Yang ini Puk Din bercerita. Kisahnya ringkas dari kiriman SMS. Beliau mengatakan pernah memancing di salah sebuah katanya di sini apa ni? Oh, dia dah. Di salah sebuah kawasan di sembawang belakang masjid ketika beliau dan isteri memancing. Waktu itu saya dengan isteri sedang duduk kisi. Kami sedang duduk makanlah roti sandwich yang dibekalkan oleh isteri. Di belakang kami adalah khemah. Jadi kami pun berada di luar khemah, tidak jauh depan kami tepi pantai di mana kami pacakkan dua joran yang saya bawa bersama. Sedang makan ni kisi. Mula-mula berbual rancak dengan isteri. Kami berbual, isteri pun melayan dan saya pun katanya Puk Din menambahlah roti sandwich yang isteri bawa. Tiba-tiba kisi saya bercakap ni saya macam perasan isteri saya tak layan saya. Bila saya pandang isteri saya dah berdiam diri. Saya panggil, awak. Isteri saya tak layan dan tak pandang pun. Dia hanya memandang ke satu arah. Dan yang menghairankan saya, apabila saya tengok isteri saya sedang pandang belakang kisi. Di belakang khemah kami ada satu pokok yang besar sangat-sangat. Dekat pokok tu baru saya perasan kisi. Ada seperti joystick orang bakar dan pacakkan di sana. Ada juga satu berhala kecil yang terdapat pada pokok tersebut. Jadi isteri sedang memerhatikan. Saya panggil isteri lagi, isteri tak layan. Saya tepuk tangan isteri pun tak toleh tengok saya. Jadi saya dah rasa tak sedap hati. Meremang bulu rumah saya. Saya lihat sekitaran saya. Baru saya perasan kisi yang saya dengan isteri sahaja yang berada 2 orang di tepi pantai sembawang itu. Jadi bila saya tengok kiri kanan tak ada orang, saya mula rasa takut dan mula rasa terperanjat. Dipendekkan cerita, nasib baiklah di belakang saya ada masjid. Saya dah tak tahu nak buat apa sebenarnya. Saya takut bila saya baca surah-surah tertentu, isteri saya kena rasuk, kena sampuk, dah tak tahu nak buat apa. Jadi saya ni dalam hati tawakal. Saya minta izin, kemudian saya berdiri, saya lari ke arah masjid, nyaris-nyaris kisi, ada kumpulan rombongan dari masjid ni, mereka masing-masing nak naik kenderaan, dah nak pulang. Saya lari minta tolong. Bila datang balik, isteri saya masih berada di tempat yang sama, sedang duduk pandang ke arah pokok tersebut. Jadi salah seorang lah, saya rasa tu mungkin Pak Imam masjid tu, kalau tak silap saya. Dia minta izin saya, boleh tak saya pegang isteri awak? Saya kata boleh. Jadi dia pun ambil kain yang dia pakai tu, seperti kain sarban tu, dia pegang dahi isteri saya, kemudian dia baca sesuatu, isteri saya terus terbaring kisi, pingsan depan mata saya. Kemudian dia ambil air yang dibawa bersama, dia suruh saya ambil, sapukan ke muka isteri, saya sapukan. Isteri saya terkebil-kebil matanya dan tanya, kenapa, apa jadi? Pak Imam tersebut nasihatkan saya supaya bungkus barang-barang pancing, khemah semua, balik. Jadi mereka semua tunggu saya kisi, simpan barang-barang pancing untuk pulang ke rumah. Itulah peristiwa, dah banyak kali pergi sana memancing, tak pernah kena. Satu-satu kalinya saya ingin ketengahkan. Terima kasih dari Puk Din. Wah, itu dia yang ini datangnya daripada Z kata, selamat tengah malam Casey, saya ingin berkongsi pengalaman dan kisah ini ketika saya menunggang motosikal. Oh, kata Z, tadi Casey ada sebutkan jalan yang dinama Woodlands Road. Dekat sana kalau malam-malam memang seram. Saya tunggang lalu kawasan tu sekali je, selepas saya rasa serik, saya dah tak tunggang dekat kawasan tu lagi. Waktu saya tunggang tu 11 lebih malam, dan bila saya tunggang, saya macam rasakan dekat belakang saya, motosikal saya macam ada orang duduk, kata Z. Jadi saya rasa tak sedap hatilah, rasa seram-seram sejuk. Saya pun berhentikan motosikal saya dekat tepi jalan. Saya kata, bayangkan beliau tunggang motosikalnya. Bila rasa tak sedap hati, dia berhentikan tepi jalan sebab dia takut mengganggu ketenteraman dia nak tunggang, takut kemalangan. Bila saya berhenti tepi jalan tu, saya masih lagi memakai helmet. Jadi saya buka helmet untuk cubalah usap-usap, urut-urut kepala saya yang pening. Sedang buka helmet tu, muka saya tertutup sekejap. Saya tarik helmet keluar, terperanjat kisi depan motosikal saya tepi road. Ada perempuan sedang berdiri, katanya entah dia datang dari mana. Bila terlihat kelibat wanita tu, saya terperanjat dan teristighfar. Terus saya hidupkan enjin, pakai balik helmet,
dah tak ada benda tu, saya terus keluar dari kawasan tu dan sampai ke rumah. Itulah satu-satunya malam yang saya akan gunakan Woodlands Road. Kalau tidak akan saya tunggang dekat kawasan tu lagi. Dari kiriman Z. Saya rasa Z ni mungkin seorang gadis lah yang berkongsi pengalamannya. Kisah-kisah selanjutnya ingin saya sempurnakan pada malam ini. Apa khabar KC, pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Ibul, ya. Ibul ingin berkongsi peristiwa pengalaman ini. Kiriman message yang saya terima dari Ibul. Ibul katanya di sini, saya pernah pergi memancing bersama dengan pakcik saudara saya, kata Ibul. Dan ini kami menyewa sebuah bot memancing di tengah laut. Dan ini pertama kali sebenarnya. Pengalaman saya ini pertama kali memancing di atas bot di perairan Singapura. Sebelum ini saya memang gemar memancing, tetapi setakat di atas jeti, tepi pantai, mungkin di kolam-kolam air di Singapura. Tapi pengalaman yang pertama ini menakutkan saya. Sebab apa? Sebelum berangkat pergi ke tepi laut, pakcik saya dalam kenderaan banyak kali berpesan pada saya supaya kalau dah naik bot, jangan suka menegur, kalau nampak apa diam, buat bodoh saja. Jadi saya pun, ialah dengar kata-katanya, tapi ulang kali kesi, dia ingatkan saya lagi. Bol, ingat kalau naik bot, kau nampak barang, kau jangan tegur. Tolonglah. Ya, tahu. Jadi pendengar Ria 897, kami pun menaiki bot lah. Pergi ke sebuah pulau selatan di Singapura untuk memancing di sana. Bila berada dekat pulau itu, sekitar tu memanglah tak ada bot yang lain. Bot kami saja yang ada pada malam yang dimaksudkan. Malam tu pula sejuk kisi. Baru habis hujan. Kami pun mula memancing. Jadi dalam atas bot tersebut, lebih kurang ada 5 orang termasuklah pemandu bot, iaitu merupakan seorang lelaki warga Cina. Kami memancing. Sedang memancing, tiba-tiba saya terperasan atas air. Keluar, kemudian dia masuk tenggelam balik. Saya tergamam. Saya kata pada pakcik saya, Cik Mas, nampak tak tadi? Ada kepala orang dalam air. Cik Mas, itu pakcik saya, toleh, rakan-rakannya terus toleh. Astaghfirullahalazim, kenapa kau tegur? Kesi, pendengar Misteri Jam 12, saya kena marah. Malam tu Kesi, habis saya kena marah. Yelah Kesi, ternampak sesuatu menakutkan, terperanjat saya dibuatnya. Kemudian rakan pakcik, dia keluarkan surah Yasin. Dia kata, kau ambil ni, kau duduk dalam, kau pergi baca sekarang. Makin takut saya dibuatnya. Lebih kurang 15 minit hingga 20 minit saya duduk dalam bot. Yang lain berada di luar sedang memancing. Bot mula bergegar. Macam ada benda langgar dari bawah. Pakcik saya masuk dalam. Kau tahu tak, kau tengok apa kau dah buat? Kau tengok apa kau dah buat? Malam tu terpaksa batalkan. Bot harus kembali ke perairan Singapura. Bila sampai dekat jeti, kami semua turun. Berlalu pergi. Dengan segera tinggalkan. Pakcik saya bawa saya pergi makan. Katanya tak boleh balik, nanti benda tu ikut. Saya tak percaya pada mulanya. Jadi kami pun pergi makan. Sedang duduk dekat kedai makan Kisi. Pukul 4 lebih pagi. Tiba-tiba saya tengok sekeliling saya penuh Kisi. Kiri, kanan, depan, belakang penuh dengan kucing yang mengiau tak henti-henti pada hari yang disebutkan. Kisi, saya rasakan macam ada sesuatu ikut saya dari belakang. Tapi nasib baiklah. Sampai ke subuh hari, kami pun solat subuh di sebuah masjid berdekatan dengan tempat kami makan. Dan pulang ke rumah, nasib baiklah benda tu tak ikut pulang. Itulah pengalaman saya. Memang benar kata orang, kalau memancing, jangan suka menegur. Terima kasih Kesi dan selamat tengah malam. Akan Kesi ketengahkan satu peristiwa yang berlaku di Singapura yang telah pun dikongsi sama oleh seorang pendengar yang bernama Junaidi. Selamat tengah malam Kesi dan para pendengar Misteri Jam 12. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Sememangnya benar-benar berlaku kepada diri saya. Perkara ini kalau saya ceritakan pada orang, ada yang mungkin percaya dan ada yang tidak. Niat saya bukan untuk orang percaya Kesi. Niat saya
hanya untuk berkongsi pengalaman misteri yang saya alami. Perkara ini dah lama berlaku. Saya lupa agak-agak bila saya mengalami peristiwa buruk ini. Lebih kurang pukul 11.30 malam, saya keluar dari rumah mak. Ini kerana mak telah pun menjemput saya datang ke rumah untuk ambil lauk dibawa pulang ke rumah. Sebab isteri saya hamil, isteri saya tidak boleh masak. Jadi untuk beberapa bulan inilah saya harus makan di luar, beli barang makan sendiri ataupun makan di rumah mak. Oleh kerana dah lewat malam, saya tak makan di sana. Kesian tinggalkan isteri saya seorang diri dalam rumah kisi. Jadi saya pun telah ambil lauk dan nak pulang ke rumah. Dalam perjalanan, saya jumpa makcik jiran mak saya yang tinggal di tingkat 7. Dia dikenali sebagai Cik Itun, bukan nama sebenar. Bila saya nampak Cik Itun dekat bus stop, saya pun tanya, Cik Itun nak ke mana biar saya hantar? Makcik Itun kata, makcik nak pergi jauh tau. Tak apa, Cik Itun cakap nak pergi mana, biar saya hantar. Jadi Cik Itun pun naik kenderaan duduk di bahagian depan. Saya pandu berlalu pergi. Dalam perjalanan saya tanya, Cik Itun nak pergi mana? Cakaplah, saya hantar. Cik Itun pun bercakap dan bersuara. Bila saya dengar Cik Itun nak ke tempat itu, saya menjadi takut dan terperanjat kisi. Tanya pada Cik Itun, Cik Itun nak ke mana? Oh, makcik nak pergi Jalan Bahar kejap. Dekat sana nak tengok kubur arwah pakcik kau. Sebab apa? Besok tak sempat nak pergi. Saya rasa muskil kisi. Malam-malam hari pergi kubur, besok tak sempat. Terus saya terdiam. Tak boleh nak bertanya apa lagi pada Cik Itun. Saya pandu. Dan dalam perjalanan saya diam, Cik Itun pun diam. Tapi kisi, bila masuk kawasan tanah perkuburan orang-orang Kristian, Cik Itun kisi memang benar mula menyanyi dalam kenderaan saya. Dalam perjalanan, dalam tempat gelap, jalan tanah perkuburan Jesse, saya naik takut sangat-sangat. Bila sampai dalam, Cik Itun kata boleh masuk dalam tak? Saya rasa macam nak pingsan. Bulu rumah saya remang. Nak tak nak, saya dah pelawak orang ni Jesse. Terpaksalah masuk dalam, hidupkan high beam, pandu sampai dekat dalam, tiba-tiba nampak sekumpulan anak-anak muda dengan motosikal. Dalam 5-6 orang, tiba-tiba hilang rasa takut. Oh, nampak orang. Memang tak peliklah orang pergi kubur malam-malam. Jadi bila sampai tu, Cik Itun kata dia nak pergi kubur kat depan ni boleh berhentilah. Saya pun berhentikan kenderaan. Kemudian Cik Itun turun dan berlalu pergi. Dah masuk dalam, saya tanya, Cik Itun nak saya tunggu? Tak apalah, kau balik je lah. Cik kat sini lama. Nanti Cik balik naik teksi Alah, terima kasih Cik Itun Dengan segera kisi, saya pandu keluar cari budak-budak motor tu. Nampak mereka dari jauh, ikut mereka dari belakang, keluar dari kawasan tanah perkuburan. Dalam perjalanan, ibu saya telefon. Telefon saya berbunyi, saya pun jawab. Ibu tanya, Junaidi, kau kat mana? Orang nak balik on the way pulang ni. Tadi nampak Cik Itun dekat bus stop, tanya nak pergi mana. Dia kata nak pergi kubur, Mak. Pelik betul Cik Itun ni, Mak. Mak saya, ibu saya kisi, istighfar berkali-kali kisi. Ibu saya tanya, habis kau buat apa? Saya hantarlah sampai ke kubur. Nasib baik kat sana ada orang. Kalau tak, saya takut sih. Apa dia buat kat kubur malam-malam? Astaghfirullahalazim. Junaidi, kau biar betul ni? Betul, Mak. Kenapa? Cik Itun kau dah meninggal seminggu yang lalu tau.